Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki, isteri-isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, malam ni kita bercerita tentang diri kita. Kita tak tunjuk orang sana, tak tunjuk orang kiri, tak tunjuk orang kanan, kita tunjuk diri kita sendiri. Dalam satu perkara yang mesti tuan-tuan buat. Daripada kecil lagi tuan-tuan, daripada kita lahir lagi sudah berkomunikasi. Menangis itu komunikasi, menjerit itu komunikasi. Tuan-tuan dan puan, apapun yang keluar daripada mulut, yang terbit daripada gerak badan kita, itu semuanya komunikasi. Dan kalau kita baca buku-buku, tuan-tuan dan puan, there are two types of communication. Satu, verbalization, maknanya perkataan, berbagai-bagai bentuk perkataan, berbagai jenis perkataan. Dan satu non-verbal. Non-verbal tu biasanya merujuk kepada tingkah laku, perbuatan dan sebagainya. Jadi sebagai manusia biasa, tuan-tuan dan puan, saya menggunakan verbal communication dan non-verbal communication. Begitu juga isteri saya, begitu juga anak-anak saya, begitu juga teman-teman sahabat saya, begitu juga masyarakat saya, tuan-tuan dan puan. Dan satu yang nombor dua, kita ni manusia sosial, dipanggil social being ataupun makhluk sosial. Sudah tentunya kita bertemu dan berpisah hari-hari. Tuan-tuan tak boleh duduk seorang-seorang. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan akan menjadi penyakit psikiatrik nanti kalau seorang-seorang. Sebab kita mesti memandang manusia, kita mesti cakap dengan manusia, kita marah dengan manusia, kita ketawa dengan manusia, kita menangis dengan manusia. Itulah manusia. Dan tuan-tuan, ciri yang pertama dan utama ialah komunikasi. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, yang kita nak sebut pada malam ini, sebagai Muslim, saya tadi membacakan ayat, tuan-tuan, ayat daripada surah Ar-Rum ayat 21 tadi, menggambarkan bagaimana komunikasi suami isteri yang boleh melahirkan mawaddatan wa rahmah, kasih sayang, kecintaan, kasih sayang, kemesraan di antara mereka. Apa dia? Perkataan, perbuatan, tingkah laku, senyum manis kita adalah pengikat kepada kasih sayang antara suami dan isteri, antara ibu ayah dan anak-anak dan sebagainya. Dan juga kepada masyarakat, pemimpin-pemimpin misalnya, tuan-tuan, dengan orang-orang yang menyokong yang dipimpinnya. Jadi malam ni tuan-tuan yang merungkaikan perkara ini, kita banyak nak bawa perkara ni tuan-tuan dan puan, perungkainya ialah yang pertama, Tuan Haji Izzuddin Haji Ghazali. Seorang kaunselor kanan Jabatan Penjara Malaysia. Jabatan Penjara tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan siapa klien dia. Tuan-tuan bayangkan klien dia tuan-tuan, orang-orang penjara, banduan-banduan dan sebagainya. It is not easy, I know. It is a monumental task, berdepan dengan klien-klien yang sedemikian. Berbagai-bagai masalah tuan-tuan. Masalah yang boleh dirungkai, yang tidak boleh dirungkai dan sebagainya. Masalah sebelum masuk penjara, masalah dalam penjara, masalah nak keluar penjara, berbagai-bagai masalah. Masalah adjustment kepada masyarakat. Nanti mungkin Tuan Haji Izzuddin akan menceritakannya. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan ialah kita memaparkan sekali lagi tuan-tuan dan puan, teman sahabat saya. Tuan-tuan senama dengan saya, betul-betul senama dengan saya. Hanya tuan-tuan mengkali, tak tahulah, saya HASAN, satu S, mungkin dia dua, HASSAN. Dr. Hasan Ali. Dr. Hasan Ali dan saya Dr. Hasan Ali juga. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah dia orang Johor, saya orang Selangor. Tuan-tuan dan puan, baru balik daripada Johor petang tadi. Jadi saya dalam masa yang singkat tuan-tuan dan puan, saya jemput dia untuk bersama-sama dengan kita disebabkan salah seorang daripada teman yang patutnya muncul malam ni tidak dapat muncul oleh kerana kesihatan tidak mengizinkan. Saya faham.
Jadi tuan-tuan, dengan khidmat yang akan diberi oleh Dr. Hassan Ali, saya sebagai pengendali Yayasan Sabha dan teman-teman technician di sini dan para penonton mengucapkan terima kasih kepada beliau. Tuan-tuan dan puan, dengan tidak panjangkan lagi ceritanya, tajuknya tuan-tuan, communication breakdown dalam konteks keluarga. Maknanya masalah komunikasi, halangan komunikasi dalam konteks keluarga. Minta Tuan Haji Izzuddin Haji Ghazali yang merupakan kaunselor kanan Jabatan Penjara boleh memulakan mukaddimah sekitar dalam 3-4 minit. Mukaddimah awalnya insya-Allah. Sila Tuan Haji Izzuddin. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Hassan Ali, Dr. Hassan Ali juga live kita pada malam ini, rakan-rakan yang dapat bersama-sama live dengan kita malam ni. Alhamdulillah, mungkin ada di antara yang menyambut ambang kemerdekaan yang berbagi Datuk pada malam ni dengan menambah ilmu pengetahuan bersama-sama dengan kita pada malam ni. Alhamdulillah, dan saya juga mengucapkan selamat, salam kemerdekaan lah, Malaysia Perhatin. Alhamdulillah, malam ini kita cerita pasal communication breakdown dalam keluarga. Untuk tempoh 3-4 minit ni Datuk, tadi Datuk ada sebut, yang berbagi Datuk ada sebut tentang kita ni social being, orang yang memang perlu ada orang lain dalam sekitar kita. Alhamdulillah, semalam saya diberi kesempatan bercerita dengan pelajar-pelajar UiTM di Kelantan berkaitan dengan mental illness ataupun mental health. So, bila kita sebut pasal sihat ni, dia ada 3 kategori yang kita kena faham. Satu, fizikal, kemudian dari segi mental dan juga sosial. So, maksudnya, kalau kita sehat dari segi fizikal, kita sehat dari segi emosi, tapi sosial kita tak bercakap dengan orang, kita tak communicate dengan orang. Maksudnya kita tak sehat sebenarnya. Kebanyakannya kita, bila cerita pasal sehat, dia akan fokus on fizikal. Dia akan jogging, hari-hari jogging, hari-hari jogging, hari-hari jogging. Tapi masa jogging, muka masam, muka sedih. Itu masalah juga tu, dia tak sehat. Dan bila selisih dengan orang, dia tak senyum, dia tak bagi salam, dia tak say hi. So malam ini yang kita nak ceritakan tentang communication breakdown ini, itulah perkaranya yang berbagi Datuk. Tapi kita nak bawa dalam konteks kekeluargaan. Hari-hari, saya kalau berhadapan dengan situasi ni dan kita pernah ada kes yang menyebabkan communication breakdown ni hingga berlakunya penceraian. Ini yang kita nak kena faham dan kita nak kena tahu. Dan saya yakin dan percaya bila saya tanya kepada pasangan, sebab dalam keluarga ni kita boleh pecahkan kepada 3 subsistem. Tiga subsistem. Satu, perkahwinan. So communication ataupun komunikasi perkahwinan, maksudnya antara suami dan isteri. Kemudian kita pecahkan lagi kepada subsistem keibu-bapaan, maksudnya komunikasi antara ibu, ayah dan juga anak-anak, ataupun sama ada anak-anak kepada ibu dan ayah. Kemudian yang ketiga, subsistem yang seterusnya, adik-beradik. So di kalangan among them, sibling tu, antara mereka sesama mereka, Angah cakap dengan Alung macam mana, Alung cakap dengan Angah macam mana, Ucu cakap dengan Alung macam mana. So itu di antara subsistem yang perlu ada dalam kekeluargaan punya komunikasi. Jadi berkaitan dengan perkara ini, ramai orang, ibu bapa, pasangan, suami isteri, bila kita berjumpa, mereka kata, hari-hari saya communicate. Tetapi yang hari ini kita nak bincangkan tentang breakdown communication tu. Kenapa boleh berlakunya, tak faham, arahan tidak jelas, non-verbal communication pun kita nak bincangkan sebab ada ibu bapa fokus kepada verbal communication. Sedangkan anak hempas pintu bilik, itu non-verbal communication. Ada maksudnya. Anak lari bila kita bercakap dengan dia, itu non-verbal communication. Anak tak bersetuju dengan ibu bapa. So itu non-verbal communication yang mungkin kita akan bincangkan pada malam ini yang berbagai Datuk. Untuk permulaan. Terima kasih Datuk. Cantik, Masya Allah. Sangat jelas tuan-tuan dan puan. Inilah pakar tuan-tuan. Cakap sikit. Cerita tentang communication ni, dia ada 2. Satu effective communication, satu non-effective communication. Tadi Haji Izzuddin tuan-tuan pasal dia communicator, ilmunya dalam bidang counselling. Counselling ni tidak akan menjadi counselor
kalau tidak mempelajari ilmu tentang communication. Jadi tuan-tuan tengok tadi dia menerangkan ada 3 sistemnya, ada 3 subsistemnya, family-nya, dalam family cerai lagi ada 3 subsistemnya, namanya perkahwinan, namanya adik-beradik, namanya suami isteri, namanya mak bapak dengan anak-anak. Jadi tuan-tuan dia punya breakdown tu, cara dia tu, itu menggambarkan tuan-tuan, itu ada framework, dia bercakap ada framework. Inilah cantiknya orang yang terdidik dalam bidang kaunseling dan bidang-bidang yang lain juga. Jelas orang yang macam ni tuan-tuan nampaknya dia ada knowledge base. Dia ada framework bercakap, dia tidak merapu begitu. Inilah kelebihan Tuan Haji Izzuddin insya-Allah. Saya nak pergi kepada yang berbahagia sahabat saya tuan-tuan, Dr. Hassan Ali. Saya menyebut nama saya sendiri ni saya rasa macam gogah sikitlah saya kan ya. Doktor kalau kita sebut tentang tadi tentang communication ni, doktor pengalaman ialah masuk universiti, belajar di luar negara dan sebagainya, PhD-nya daripada England dan sebagainya. Boleh tak doktor dalam hal ini sikit nak buat comparison antara communication manusia barat, ambillah orang di United Kingdom, orang di England dan sebagainya, dengan communication kita di Malaysia, terutamanya di Air Baloi, orang Air Baloi, tempat doktor dibesarkan, tempat doktor hidup, tempat doktor bersama-sama. Tadi pun baru balik, petang tadi baru sampai daripada Air Baloi, Pontian Johor. Ada tak nampaknya perbezaan antara dua culture, dua budaya, dua geographical locality, dua tempat, dua keadaan tuan-tuan antara orang-orang di England di sana yang kononnya orang first world dibandingkan dengan kita yang disebut sebagai orang third world ni. Ada beza tak agaknya doktor? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk menjawab soalan itu, saya tak fikir banyak bezanya Datuk. Ya. Baik di England atau di kampung saya. Di kampung saya cakap Melayu. Di England kita cakap orang putih lah, kan Di Zimbabwe pun kita cakap orang putih. Tapi ada kalanya kita lost in interpretation. Orang Afrika kalau dia cakap, kalau kita tanya di mana, where are you? Dia kata I'll be there just now. Just now ni dalam bahasa kalau kita cakap, dia dah ada di situ just now. Baru sekejap aku sampai kan. Rupanya just now sekejap lagi. Oh. Dan kita tanya dia, no I didn't see you. No, I'm coming just now kata dia. Dia gunakan just now tu. Itu satu. Dengan di kampung pula, saya lihat kalau di England orang di seberang laut lah, orang baik sama anjing. Di kampung saya ada juga orang Melayu, orang Islam yang alim, mari-mari masjid, baik sama anjing. Dia boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan anjing. Masya-Allah. Namanya Haji Abdullah, duduk jauh belakang rumah saya. Kalau dia pergi nak bersikar, nak pergi ke Pekan, anjing ada ikut dia. Lepas tu anjing tu tiba jalan besar, anjing berhenti. Haji Abdullah ni belilah apa barang sejam 2 jam, bila balik anjing tu ikut dia balik. Jadi macam mana cara dia berkomunikasi macam itu kan? Kita pun heran. Saya heran ni satu kali tahun 60-an, ada satu circus, Brazil circus, datang ke kampung saya. Banyaklah binatang dia mati untuk nak dituntut, nak ditayak, nak ditonjolkan pada penonton. Akhirnya dia mengambil kambing. 6 ekor kambing, dididik kambing tu dan kambing tu boleh berjoget seperti arahan dia. Itu pun contoh komunikasi. So komunikasi breakdown ni. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang yang pandai di negeri kita ni pun susah juga. Lebih susah. Kita always not on the same page sama dia. Macam saya pernah pergi sama kerajaan tapi tak lama, 7-8 tahun. Bila saya berbual dengan pegawai kerajaan yang dah pencen, pernah jadi ketua pengarah, saya selalu berbeza pendapat. We are not on the same page, always. Cara dia lain, cara saya lain. Jadi, saya satu lagi,
balik kita ke jalan agama. Saya kalau berpesan pada anak-anak saudara saya untuk kata sembahyang, kata saya kita perlu sembahyang, kita banyak berbual sama Allah Ta'ala melalui sembahyang. Kita minta pada Allah Ta'ala melalui sembahyang. Dan kalau boleh kita baca Quran, jadi Allah Ta'ala akan bercakap sama kita. Saya selalu beri yang simple macam tu, jadi dia boleh faham. Kata saya tidak ada sebab kenapa kita tak sembahyang. Sebab kalau kita kata kita sakit, Nabi Ayub sakit lebih dahsyat, tak ada manusia yang boleh tahan sakit macam Nabi Ayub. Tapi dia sembahyang. Kalau kita kata dia kata sibuk, rasanya tak ada manusia sibuk macam Nabi Sulaiman. Dia raja segala makhluk. Tapi dia sembahyang. Kalau nak kata miskin, aku tak ada pakaian, Nabi Isa pun miskin juga. Itulah selas pinggang dia sebagai carpenter dia tu. Tapi dia sembahyang. Jadi, apa yang saya nak cakap ni, communication kita ni mesti dibuat cara mudah tu. Baru orang dapat appreciate cara mudah. Kalau kita nak cerita yang perkataan tinggi-tinggi, nak gunakan terminologi sana sini, tak sampai, kita shock sendiri je. Yang penting kita nak beritahu bahawa kita perlu sembahyang. Dan contohnya, ambil contoh Nabi. Ada anak saudara mengadu, kata dah lama kahwin tak dapat anak. Kita refer pada Nabi Zakaria. Jadi dalam Quran tu semua ada tu. Dalam Quran tu semua ada. Jadi communication ni sama ada cara perbuatan atau cara verbal. Macam perbuatan, menderma itu perbuatan. Pembuatan. Kalau kita tak pandai, kita buat cara itu macam saya buat di Zimbabwe lah. Bukan balik-balik nak cerita pasal Zimbabwe. Tapi itu dah berlaku pun dan kita buat selalu. Dan efektif. Ramai orang datang, dah mula masuk Islam apa semua dengan cara perbuatan. Tapi hadis mengajar-ajar ni kita beri pada orang lebih layak macam fardu ain ke apa benda. Ada orang boleh buat. Tapi kita cuma memudahkan perjalanan dakwah. Itulah setakat ini tu. Alhamdulillah. Tuan-tuan apa yang disebut oleh doktor tadi tuan-tuan tengok dia bukan saja komunikasi ni. Yang pertama tadi yang kita dapat tangkap tuan-tuan komunikasi ni is very universal. It doesn't get into just the world of human. Tetapi dia masuk kepada yang haiwan. Antara haiwan pun berkomunikasi dengan cara mereka, dengan bahasa mereka. Tetapi tadi dalam konteks Haji Abdullah Air Baloi Pontian Johor tadi dengan anjing. Dia keluar, anjing bersama dia, mengiringi dia sampai jalan besar. Anjing tunggu situ, dia pergi shopping, beli barang-barang apa. Dalam 2 jam, dia balik, anjing tunggu di muka jalan besar itu, bawa dia bersama-sama balik ke rumahnya. Tuan-tuan dan puan, bayangkan tuan-tuan kalau kita boleh berkomunikasi dengan haiwan, dengan binatang macam itu, yang tak boleh bercakap, tapi tuan-tuan dan puan, haiwan ini yang dikatakan tak banyak berfikir macam kita berfikir. Tapi dia ada perasaan, agaknya macam kita ada perasaan. Perasaan itu Tuhan. Aku mesti layan dia sebagai Tuhan. Aku ini ialah diberi makan. Aku macam hamba. Aku kena behave macam hamba. Tuan-tuan dan puan, itu satu. Yang kedua yang disebut tadi tuan-tuan dan puan tentang komunikasi yang melibatkan sesama manusia. Tuan tengok di England ke, dia kata di Zimbabwe ke dan sebagainya, bergantung pada konteks. Itu kontekstual tuan-tuan dan puan. Faham memahami ini bergantung kepada konteks je. Kalau konteksnya A, kita kena berbahasa cara A, bertindak secara A untuk mudah dipahami. Kalau cara B, cara B. Yang ketiga tadi, Dr. Hasan menyebutkan tentang communication antara dua hala ni. Satu, hablum minallah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebutkan tadi salat. Satu lagi hablum minan nas, iaitu berkomunikasi, berhubungan antara manusia dengan manusia. Manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Cantiklah tuan-tuan. Dia tutup dengan di situ tuan-tuan. Dan memang pun cadangan saya dalam perbincangan ini, saya nak pergi sebahagian daripada perbincangan ini bercerita mengenai hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pergi kepada Tuan Haji Izzuddin. Tuan Haji, kita bercerita tentang komunikasi ni. Dia sebut ada type, dia punya jenis-jenis komunikasi ni. Dan dalam pelaksanaan kita biasa ni,
Saya teringat dalam kehidupan ni ada orang dalam tentera, pangkatnya sampai kepada colonel begitu kan dia. Dalam tentera ya. Dia tentera. Disiplinnya disiplin tentera, berpuluh-puluh tahun dalam tentera. Macam mana dalam tentera tu, cakap dalam tentera tu dibawa balik ke rumah. Jadi cakap dengan isteri pun sepatah dan sepatah itu merupakan arahan. Dan isteri tidak boleh menjawab. Bercakap dengan anak pun sepatah-sepatah merupakan arahan. Dan anak pun tidak boleh menjawab kerana tentera tidak boleh menjawab. Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana pada pandangan Haji Izzuddin ya? Itu satu type. Type itu dikatakan regimentation atau authoritarian. Satu type lagi yang demokratik. Demokratik ni alhamdulillah. Kita berbual bermesra, kita bercakap, kita expect dia menjawab cakap kita, kita ketawa, kita expect dia react dengan ketawa kita, kita senyum, kita minta dia react senyum kita dan sebagainya. Dan satu lagi laissez-faire. Laissez-faire ni ialah maknanya kita serahkan. Kamu nak ikut pun nak ikut, tak nak ikut pun tak ikut. Macam anak tadilah, kamu nak slam meja ke, nak slam kerusi ke, nak slam pintu ke, suka hati kamulah. Jadi dalam hidup ni Tuan Haji Izzuddin dalam pengalaman dan dalam ilmu Tuan Haji Izzuddin, terutama ni jabatan penjara ni, yang mana agaknya jenis komunikasi yang paling sesuai untuk kita bercakap dengan klien kita. Kalau dalam keluarga, saya teringat macam ni. Satu hari dulu tuan-tuan saya menonton satu Facebook Tuan Haji Izzuddin punya Facebook. Saya rasa sedih sayu saja sebab dipimpin mak dia tuan-tuan. Mak dia datang dipimpin dengan hormat. Duduk mak dengan hormat. Dia menemui ramah mak dia, tuan-tuan dan puan, dengan penuh kehormatan. Dan saya tengok mak dia tak boleh melihat tuan-tuan. Mak dia tak boleh buat cacat penglihatan. Masya Allah. Tetapi layanan dia kepada orang cacat penglihatan, namanya mak itu, anak Haji Izzuddin yang saya perhatikan tuan-tuan. Masya Allah. Inilah layanan seorang anak. Maknya mungkin tak nampak dia. Tak nampak tangannya, tak nampak mukanya. Tapi saya rasa saya bisikan hati halus maknya lebih dalam daripada nampak fizikal kepada anaknya yang menkhidmati dia, yang sayangi dia, yang cintai dia itu. Macam mana Izzuddin dia? Baik, terima kasih berbagi Datuk. Kalau kita nak bercerita tentang type of communication ni, memang ada 3 tu lah. Saya suka nak bawa dari segi kita nak cerita tentang breakdown ni. Bila sebut pasal breakdown ni adalah kegagalan yang terjadi dalam proses menyampaikan, sama ada penerima kepada penyampai tersebut. So maksudnya penerima gagal menyampaikan dengan baik, dan juga penyampai pula gagal deliver itu dengan sebaik yang mungkin. So itulah dimaksudkan dengan breakdown, kan? So bila kita bawa dalam konteks dari segi autokratik punya gaya, saya nak kongsi pengalaman yang berbagai Datuk, rakan-rakan live kita pada malam ni, dan saya banyak kongsi juga isu ni. Saya pernah buat satu talk kepada anggota PDRM kita, sebab sebelum saya di penjara, saya pernah bertugas di Pejabat Polis Bukit Aman di bahagian agama dan kaunseling. Saya pernah menyampaikan sesi bersama dengan pegawai-pegawai penyiasat. Dan selepas sesi saya menyampaikan tu, ada seorang sarjan datang jumpa dengan saya. Dia kata dia pelik, bila dia balik rumah, anak dia menjerit, ye sarjan balik, ye sarjan balik. Ni anak dia menjerit. So saya kata ini something yang kita boleh bincangkan. Saya ajak dia duduk, saya tanya. So bila saya tanya bila sarjan balik, apa keadaan yang sarjan buat? Dia kata saya ni dilatih dalam keadaan disiplin, tak suka benda semak, serabut semua. Bila dia balik, anak dia ada 2 orang kebetulan. Masa tu saya ingat dah 10 tahun yang dulu lah. Anak dia yang sulung umur dalam 9 tahun macam tu. Lepas tu yang kedua tu umur dalam 7 tahun. Dua-dua lelaki. So kalau dua-dua lelaki ni memang tengah sedap nak wrestling lah orang kata kan. So bila dia balik tu, tengok slipper tak bersusun. So apa yang dia buat, dia panggil anak dia, Along, adik mai masuk, mai datang. Kemudian dia kata kenapa slipper tak susun? Ketuk ketampi 5 kali. Lepas tu susun. Lepas tu masuk dalam pula buku-buku bersepah. Kenapa buku-buku bersepah? Dia kata pumping 5. So anak tu pun pumping 5. Dan saya tanya kenapa buat macam tu? Dia kata nak disiplinkan anak. Tapi saya kata sedar tak bahawa bila kita balik dengan menyatakan keadaan begitu, sebenarnya itu arahan. Dan dia kata
saya disiplinkan, saya minta 5 je pumping. Kalau dekat balai anak buah saya minta 50. So pada dia, bila bagi ke anak 5, anak buah dia 50, so maksudnya dah level dah rendah lah tu. So anak dia sepatutnya tak boleh merungut. So bila kita bincang, inilah keadaan di mana dia menggunakan komunikasi atau kritik tu ataupun authoritarian tadi tu dengan anak dia. Akhirnya semua keadaan dia mengarah. Dan bila kita buat kita panggil simulasi ataupun keadaan role play, macam mana gaya dia bercakap, kedudukan dia dekat mana, memang dia cekak pinggang lah. Dia meletakkan anak dia di bawah, dia di atas kan. So komunikasi tu, so anak yang merasakan, sebab tu saya kata dengan Sajen, sebab itulah anak bila balik dia menjerit, ye Sajen balik, ye Sajen balik. Sebab dia balik, yang balik tu dia tak rasa ayah dia balik. So sebab tu dalam hidup ni sebenarnya bagi Datuk, kita nak pastikan komunikasi kita ni cantik, baik, kita kena ada satu keadaan switch on and switch off dalam kehidupan kita. Kita ni sebenarnya pelakon di muka bumi ni. Kita ni pelakon dan diberi watak. So di mana kita nak menggunakan jenis-jenis komunikasi tadi tu bergantung kepada watak yang kita pegang. Contohnya bila kita menjadi seorang ayah, mungkin kita kena gunakan demokratik. Kadang-kadang mungkin kita gunakan laissez-faire kita. So ada waktu-waktu dia. So bila kita faham keadaan di mana kita menguruskan keadaan itu dengan mudah, jadi baik. Tadi konteks Datuk bawa isu, saya pernah live dengan mak saya, itu cerita pasal pengorbanan. Sebab saya nampak pengorbanan mak saya dengan mata yang tak nampak 10 tahun yang lepas. Jadi dia mampu buat banyak perkara. Jadi saya rasa komunikasi saya dengan mak saya kenapa jadi lebih baik Datuk? Sebab dalam komunikasi ni dia ada 4 struktur benda yang kita kena faham. Satu, hierarki. Bila kita nak bercakap dengan orang, kita kena letakkan kita ni dekat bawah ke, kita ni dekat atas. So bila kita cakap dengan mak kita, bila kita sentuh pasal hierarki, maksudnya kita di bawah, mak kita dekat atas. So bagaimana kita communicate dengan mak kita itu berdasarkan hierarki kita. Macam kita bila jumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih berpengalaman pada kita, orang yang ada ilmu dengan kita, dekat mana kedudukan kita nak letakkan. Sebab itu bila kita berjaya meletakkan hierarki kita tu, kedudukan kita dengan keadaan yang baik, maka komunikasi kita tu akan jadi lebih cantik. Yang kedua yang bagi Datuk, fungsi. Ini fungsi ni peranan. Maksudnya ada waktu-waktu kita kena communicate. Ada waktu-waktu kita tak perlu communicate, kita hanya mendengar. Kita boleh tengok dia punya non-verbal communication dia. So ini fungsi dalam struktur komunikasi ini adalah sangat-sangat penting. Yang ketiga, ini biasa yang ibu bapa ataupun suami isteri gagal dalam keadaannya, peraturan. Komunikasi ni dalam keluarga ada peraturan. Kita tak boleh cakap dengan anak kita sambil kita goreng mi. Tengah goreng mi, kita cakap dengan anak kita. Kita nasihat, belajar rajin-rajin, nanti masuk universiti, nanti dapat itu, nanti dapat ini. Anak tak ada depan mata kita. Yang ada depan mata kita, sudip, periuk, kuali, mi. Kalau mi tu boleh bercakap, mungkin mi tu pun bercakap dengan kita agaknya. Kan? Jadi komunikasi ni ada peraturan. So tak boleh suami kita balik daripada kerja, mentang-mentang beras kita dah habis, minyak kita dah habis, kita terus communicate dengan dia. Dengan keadaan dia penat, keadaan dia mungkin tak cukup rehat. Itulah waktu kita communicate. So maka itulah akan menyebabkan breakdown dalam komunikasi. Dan satu lagi yang berbagi Datuk, struktur, iaitu pola interaksi. Maksudnya pola interaksi ni, setiap keluarga dia ada keadaan-keadaan masing-masing. Ada keluarga dia panggil isteri dia B, kan? Baby lah maksudnya tu, kan? So ada keluarga panggil sayang, ada panggil ayang. So pola komunikasi ini berbeza-beza. Contohnya kalau mungkin orang Sabah contohnya, kadang-kadang dia cakap dengan mak dia aku, kan? So kita ingatkan kasar, tapi itulah dia punya pola komunikasi ataupun budaya dia bercakap. Tapi kita yang mungkin di sebelah barat ni ataupun Malaysia barat ni, kita tak pernah lah. Saya rasa memang satu kurang ajar lah orang kata anak bercakap dengan mak dengan menggunakan bahasa aku. So jadi dekat mana jenis-jenis komunikasi yang kita nak gunakan itu adalah bergantung kepada keadaan, masa yang sesuai. Kalau anak tu agak longgar dari segi disiplin, mungkin kita boleh gunakan autokritik tadi tu. Tapi kalau kita dah nampak dia okey, maksudnya dia faham dan sebagainya, mungkin kita boleh gunakan dari segi demokratik, kita boleh berbincang, dia boleh mengeluarkan, anak pun boleh bagi pendapat dan sebagainya. Untuk itu tu. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan dalam masa hanya beberapa minit saja, Haji Izzuddin dah cakup
berbagai-bagai bidang, berbagai-bagai lapangan, dan tuan-tuan ditutupnya, dia tidak merewang-rewang tuan-tuan, terus. Dia sempat tadi, saya ingat dia miss yang saya dah tengok dia punya live dia, FB dia, page dia dengan mak dia tu, saya ingat dia dah hilang. Tapi tuan-tuan dia hujung pertengahannya tu dia sebutnya dia dengan mak dia. Macam mana dia nak menggambarkan pengorbanan, sayang, cinta, kasih kepada mak yang tak dapat melihat sejak 10 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan. Very touching lah saya tengok cara dia pegang, cara didudukkan, cara bercakap tu. Kita terasa tuan-tuan kalaulah anak yang lain-lain begini, kalaulah anak cucu cicit aku begini. Itu bisikan hati kita ni, hati murni yang suci kita bisik sedemikian. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Hassan ya. Dr. Hassan dia balik kepada verbal non-verbal tadi ya. Dia mesti ada the winning syntax, the winning language. Bahasa yang menjadikan kita disayangi. Bahasa yang kita jadikan kita dikerumuni. Bahasa yang jadikan kita diingati. Laku-laku perbuatan kita yang menusuk jiwa menyebabkan orang tertawan dengan kita. Sebagai manusia lah, sebagai manusia ya. Bagi manusia yang belajar, manusia yang dah expose dalam negara dan luar negara, pergi negara maju, pergi negara yang belum maju lagi macam Zimbabwe dan sebagainya, bergabung dengan berbagai-bagai jenis manusia kan Apa dia? What are the winning languages? What are the winning verbalization and non-verbalization yang doktor gunakanlah, yang gunakan. Sebab bila saya bawa doktor tadi pertama dalam 2 bulan yang lalu mengikuti program ini, saya tengok dah viral tuan-tuan. Orang ambil pendek-pendekkan yang Dr. Hassan punya cerita tu, dipendekkannya, ditayangkannya semula dan viral benda tu. Viral benda tu tentang tawaduknya seorang anak orang korporat. Tawaduknya dia, tentang murninya dia, jiwanya yang murni, hatinya yang murni dan menawan ribuan manusia. Sampai sekarang ini pun orang masih lagi berkomunikasi, datang berjumpa dengan dia, tertawan dengan cara dia menampilkan diri, menampilkan perkataan, menampilkan perbuatan, menampilkan kata-kata dalam program yang 1 jam yang kita bersama dalam 2 bulan yang lalu. Apa agaknya, what is the winning points on your part as far as communication is concerned? Macam mana? Saya rasa begini Datuk. Communication ni semua orang ada, semua bangsa ada, semua lapisan ada. Budak kecil dia berkomunikasi, dia macam budak kecil. Orang perempuan cara orang perempuan, lelaki cara lelaki. Bangsa ni, bangsa antara bangsa pun ada cara dia communication. Dan benda ni tidak diajar di Harvard University atau tidak diajar di Oxford. Benda ni bergantung pada upbringing tu. Upbringing. Benda ni upbringing. Daripada keluarga kita, cara keluarga kita bercakap, benda ni kita dengar. Ya? Macam saya duduk di Kuala Lumpur dah 50 tahun lebih, cakap saya masih lagi macam cakap orang air baloi. Jadi, saya buka mulut orang tahu, awak dari Johor ya kata. That's communication. Saya buka mulut, awak orang Johor ya kata. Macam kita dengar orang Kelantan cakap, dia cakap 2-3 minit ada lenggok tu, ini mesti dia Kelantan. Macam itulah. Kan? Jadi komunikasi ni Datuk, oleh sebab dia tak ada belajar, dia tak ada diajar dekat universiti. Kita ambil komunikasi sama hubungan kita suami isteri. Memanglah tugas kita sebagai suami, kita menyediakan, kita memberi menjalankan tugas kita, ya, tanggungjawab kita. Beri makan, beri apa, semua pakaian untuk keluarga kita. Itu cara kita berkomunikasi sama keluarga, menyampaikan tanggungjawab kita. Tapi sebagai manusia, akhirnya kita perlu di-appreciate apa yang kita buat. Kalau kita kasih pada isteri kita, kata kalau ada 1,000, kita kasih dia 700. Kalau dia cakap terima kasih, Alhamdulillah, kita senang, mungkin kita nak tambah lagi. Tapi kalau ambil tahu atas meja itulah, kata dia kan. Mana yang 700 tu tidak di-appreciate. Ada pula kadang-kadang kita kasih 700, kita cakap saya ada 1,000 ni, you ambil 700, katakan. Dia lebih interested tengok apa yang ada kat tangan kita, bukan apa yang dia dapat. Jadi benda-benda macam ini juga komunikasi tu, yang akhirnya akan mendatangkan satu ketidakpuasan dalam hidup kita.
Adakah orang nak menunggu kita mati, kita kat kubur baru dia nak puji kita? Ayah engkau dulu masa dia berduit, kalau 1,700 kasih mama. Yang dia ambil 300 saja. Adakah nak nunggu kita mati baru dapat puji tu? Benda-benda begini tu sekarang kalau kita kadang-kadang kita dirasa kita oleh sebab komunikasi yang serupa ini kita merasakan bahawa kita we are taken for granted. Itu tugas kau. Kalau banyak rapat, kau kasih banyak. Benda-benda macam ini yang menimbulkan ketidakpuasan kita dalam hidup kita. Kita hendak benda tu semuanya berkat. Ialah komunikasi ni dia berkat. Sebab tu kita perlu belajar agama. Itu juga komunikasi ilmu. Sebab itu kita komunikasi kepada orang lain. Ya. Kita berwirid, kita cakap pada keluarga kita berwirid, lepas sembahyang kita buat wirid. Sebab ini wirid itu juga berkomunikasi sama Allah Ta'ala. Kita puji dia, kita minta pada dia, minta doa dan sebagainya. Jadi komunikasi ni satu topik yang agak luas tu. Kalau kita cakap lebih-lebih boleh menyentuh orang lain. Boleh menyentuh. Benda amat sensitif. Sebab benda cara macam mana kita berkomunikasi bermula daripada kita zaman kecil kita, macam mana mak bapak kita didik kita. Ada orang berkomunikasi, orang bisu, dia juga boleh berkomunikasi. Dia tak bercakap. Orang pekak, dia boleh bercakap tapi dia tak dengar, tapi dia faham. Dan kita tak pernah appreciate macam mana orang bisu ada bahasa dia sendiri, dia boleh faham tu. Angkat kelengking ni cerita lain, ini angkat ibu jari jadi lain. Jadi benda-benda macam ni tak ada belajar dalam sekolah cara kita berkomunikasi. Dan dalam keluarga kalau kita ada 5 anak katakan, mungkin 4 yang boleh bersepaham sama kita, tahu aspirasi kita, tapi yang satu mungkin degil. Ini juga komunikasi tu. Ya. Yang ada tu lebih senang dia mengambil ilmu daripada luar, macam-macam cakap orang putih yang cakap tak betul. Dia lebih senang begitu. Tapi kalau kita tengok anak-anak kita tak ada bercakap benda-benda bahasa yang tak baik dekat rumah, mana saya sendiri merasakan saya telah berjaya. Itu saya punya yardstick. Anak saya tak pernah cakap kuat, tak pernah cakap maki-maki, tak pernah. Itu sudah satu kejayaan dah. Sebab komunikasi breakdown ni mudah berlaku. Kita ambil orang Johor cakap bahasa Riau. Dia berkomunikasi dalam Melayu Riau. Ada orang Kedah tak faham. Macam di Johor nama kuih. Semua kuih ada nama. Macam mana rupa pun semua kuih ada nama. Tapi kalau kita pergi Kedah atau di Kelantan, nama tu jadi lain. Yang ada tu dia tak nama, dia bukan noun, dia bukan nama tu bukan nama kuih, dia pakai description. Kalau kita tanya kuih apa, ini kuih tepung dalam bungkus. Mana ada kuih tepung dalam bungkus? This is not noun, itu bukan nama, bukan proper name. Mungkin kalau di Johor dia panggil jongkong. Kan jauh beza dia. Ini budaya ni pun, budaya bahasa juga boleh menyebabkan kita communication breakdown. Katakanlah kita nak order kuih, orang Johor, orang Kelantan nak order kuih daripada orang Johor, beri saya kuih tepung dalam bungkus, orang Johor pening tu. Kuih tepung dalam bungkus, apa? Tepung masuk bungkus itu kuih kan. Mungkin di Johor dia panggil kuih tu kuih jongkong. Jadi apa saja dia mesti ada proper name. Mesti ada nama. Tiap-tiap benda mesti ada nama. Tapi kalau dah macam kita kata Johor, orang Johor cakap engkau menangis kuat betul. Orang Kedah cakap hang teriak deras betul. Mana ada kena menangis, teriak, deras laju. Jadi tak ada kena-mena. Ini communication bahasa ni juga ni boleh memeningkan kepala. Boleh mendatangkan breakdownnya tu. Jadi tak ada apa-apa lagi tu. Cuma saya fikir
communication ni efektif ke tidak, cara kitanya politeness kita, beradab atau tidak, semua datang daripada keluarga kita, daripada rumah. Macam mana kita didik, dan tidak ada sekolah walau tinggi macam mana pun belajar dari segi ni. Yang mengajar kita berkomunikasi dengan beradab, dengan baik. Cuma ada teori aja lah. Sama ada dia dapat praktis ke tidak, sama ada dia dapat bawa ke teori yang diajar di sekolah itu, bergantung pada didikan kita, cara kita dibesarkan di rumah. Itu untuk setakat ini. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Rasanya doktor banyak tadi memberikan tuan-tuan dan puan tentang bicara mengenai komunikasi ni. Tuan-tuan tengok daripada keluarga, dibawa kepada masyarakat dan dibawa kepada balik ke rumah tuan-tuan dan puan. Apa pun dia menyebutkan 2-3 kali bergantung kepada upbringing. Upbringing, ayah kita adalah model communicator. Mak kita adalah model kepada komunikasi. Abang sulung kita adalah model kepada komunikasi. Guru-guru yang kita sayang, tuan-tuan tengok. Guru yang kita sayang, guru-guru yang kita benci. Tuan-tuan tengok. Guru yang kita sayang, antaranya mainan komunikasinya sangat hebat. Guru yang kita benci, tuan-tuan dan puan, guru yang berkomunikasinya agak tidak secocok dengan cita rasa murid-murid itu, menyebabkan dia tidak masuk dengan golongan guru yang disayangi. Begitu juga dalam masyarakat, begitu juga dalam pemimpin. Kita besarkan tuan-tuan dan puan skupnya kepada pemimpin. Pemimpin yang disayangi dan pemimpin yang dibenci, tuan-tuan dan puan. Itulah dia. Jadi maksudnya benda ni, tuan-tuan dan puan, benda ni relatif, benda ni boleh di-apply dalam berbagai-bagai bentuk, dalam berbagai-bagai level. Tetapi yang saya tertarik, apa yang disebutkan tadi ialah upbringing. Dan saya menggalikan sama camp dulu bersama dengan Izzuddin lah. Izzuddin ni saya punya ketua FESI dulu, tuan-tuan dan puan, satu masa dulu ya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan kita punya sama camp ni ada satu sesi kita ajar daripada hari yang pertama 4 hari. Daripada hari yang pertama 5 perkara dia mesti ingat. Salam mak, salam ayah, cium tangan mak, cium tangan ayah, dakap tubuh mak, dakap tubuh ayah, cium dahi mak, cium dahi ayah, bisik di telinga mak, bisik di telinga ayah. I love you mama, saya sayang mama, saya sayang mama. Inilah mama di dunia, inilah mama di akhirat. Tuan-tuan dan puan, saya tengok bila saya buat program ni, di merata tempat tuan-tuan. Brunei kita buat, Singapura kita buat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah Kedah kita buat, Kelantan kita buat, Terengganu, hampir seluruhnya kita buat. Tapi saya tengok pelajar-pelajar yang boleh secara macam itu tuan-tuan, secara spontan boleh berjumpa dengan mak, berjumpa dengan ayah. Percentage yang tinggi budak-budak yang boleh buat. Salam mak, salam ayah, cium tangan mak, cium tangan ayah, dakap mak, dakap ayah, cium dahi mak, cium dahi ayah, bisik di telinga mak, sayang, kasih kepada ibu dan ayah. Percentage yang paling tinggi yang boleh melakukan di kalangan anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah, sampai universiti pun tuan-tuan. Ialah anak-anak daripada Johor, tuan-tuan. Minta maaf saya sebutkan ni. Kalau tuan-tuan yang lain rasa tersinggung. Johor. Sebab agaknya upbringing orang Riau, agaknya orang Johor ni dia lain tuan-tuan. Upbringing agamanya. Dia ada sekolah khas tuan-tuan dan puan dan berbagai-bagainya. Dan saya tengok sendiri pada Dr. Hassan kan very lovable. Tak maaf lah tuan-tuan, bukan saya nak ampu-ampu dia. Lovable lah tuan-tuan Cara bercakap, cara meraih, cara dia berkomunikasi dengan orang. Saya agak lama dengan dia tuan-tuan dan puan kenal dah lama Di luar negara pun saya pergi Zimbabwe bersama dengan dia. Macam mana dia berkomunikasi orang di airport ke, orang dalam kapal terbang ke. Ini kerana kejohorannya saya fikir. Sebab yang saya kata tadi tuan-tuan dan puan, budak-budak percentage yang tinggi, bilangan yang besar yang boleh melakukan 5 perkara kepada mak dan ayah. Agaknya Izzuddin pun sedar perkara ini adalah di antaranya mungkin orang Johor. Saya tak mengulas yang negeri-negeri lain, tak nak ulas lah tuan-tuan. Itu sudah cukup. Tapi apa yang tak, itu upbringing tuan-tuan. Upbringing, ini upbringing. Sebab itu Haji Izzuddin tentang Izzuddin, tentang upbringing ni, itu modeling namanya. Ada model di depan kita, model yang hidup di depan kita. Okey, daripada pengalaman Din, Haji Izzuddin dengan banduan-banduan,
Banduan-banduan. Yang menyebabkan dia menjadi banduan, yang menyebabkan dia crime, jenayah-jenayah yang dilakukan berbagai-bagai. Jenayah ringan, jenayah berat dan sebagainya. Apa kaitannya? Mesti ada kaitan communication antaranya dengan upbringing, dengan mak, ayah, adik, abang dan kakak dalam keluarga. Ada tak pertalian correlations di antara crime dia menjadi banduan itu dengan upbringing sebagaimana poin yang diberikan oleh Dr. Hassan tadi. Sila Tuan Haji Izzuddin. Baik, terima kasih Bahagi Doktor, Bahagi Datuk. Alhamdulillah, kalau nak kata correlation memang ada. So maksudnya kebanyakan banduan-banduan saya yang saya jaga, yang saya uruskan, memang ada masalah komunikasi dalam keluarga. Itu memang orang kata very significant lah yang Bahagi Datuk. Sebab apa kita nak tahu daripada situ, bila kita masuk, bila kita tanya, tadi saya setuju dengan Dr. Hassan kata upbringing, sebab mereka ni tak ada role model yang boleh dicontohi. Bila bapa cakap dengan anak pun cakap kasar-kasar. Jadi anak pun tak boleh nak menguruskan. Dan saya ingin menyokong fakta yang dikatakan oleh Yang Berbahagia Datuk tadi, orang Johor dia punya santunan kepada ibu bapa tu sangat tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Sebab apa? Saya tengok dalam tarian Zapinnya pun dah ada lemah gemalai, lembut-lembutnya, lalu depan orang, sopan santunnya, gaya tolaknya, gaya, oh memang betul. Saya tak nafikan. Dan kebanyakannya kalau dulu, minta maaf bagi Datuk, kalau dulu orang-orang perempuan ada yang mencari jodoh, nak cari orang Johor juga katanya. Sopan santunnya tu kan. Okey. Alright, so apa kaitan dengan tu? Memang ada communication breakdown dalam keluarga dan rumah tangga. Sebab apa kebanyakannya, ini bila sebut Datuk Yang Berbagi Datuk tadi dah sebut pasal summer camp, inilah yang saya dapat Yang Berbagi Datuk 20-25 tahun yang lalu, dan saya bawa dalam keluarga saya dan saya berkongsi sehingga sekarang. Ilmu yang Datuk cerita pada saya manfaatkan ilmu untuk orang lain. Apa dia? Dalam komunikasi ni, dalam keluarga ni ada magic word. Ini Datuk cerita dulu ni, ada magic word. So please, kita kena buat magic word ni. Magic word apa? Pertama sekali dalam bentuk rayuan. Rayuan ni please dalam keluarga mesti cakap perkataan tolong. Nak buat apa-apa, nak ambil itu, nak suruh itu, mesti tolong. Abang nak suruh adik, adik nak suruh kakak, mak nak suruh anak, ayah nak suruh ibu, suami nak suruh isteri. Mesti ada perkataan tolong. Sebab tolong ni merayu. So bila kita merayu dengan orang, kita duduk di bawah dan orang tu di atas. Tak adalah sombong. Macam Yang Berbahagia Dr. Hassan, kemana saja dia meletakkan diri dia stable, cantik bawa diri dia, jadi orang selesa nak communicate dengan dia, orang sentiasa seronok nak berinteraksi dengan dia, orang tak rasa dia ni macam bila konteks dalam kepimpinan pula, kita tak rasa bos ni macam tak nampak lah bos itu, dia orang kata dia bos ni ngam lah, boleh masuk, dia kata komunikasi yang baik sebab dia gunakan dalam konteks. Yang kedua, dalam konteks penghargaan dan penghormatan. Perkataan yang kita kena buat, terima kasih. Kena ucap terima kasih. So bila saya bercakap dengan banduan, bila saya tanya adakah kat rumah biasa, biasa mak tak pernah pun cakap terima kasih, mak tak pernah pun, ayah pun tak pernah cakap terima kasih. So penghargaan, ucapan terima kasih ni mesti ada, wajib ada perkataan terima kasih dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Yang ketiga, perkataan pengikat ataupun pengerat. Ini bergantunglah, tapi kebanyakan dulu masa Yang Berbahagia Datuk pesan, sebut sayang, 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 kasih, 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 mari dekat dengan ayah. Itu Datuk selalu sebut tu. Saya ingat lagi. Ini perkataan pengikat, mengikat, mengeratkan lagi tingkah perbuatan ataupun tingkah laku sesama ahli keluarga. So maksudnya anak kita yang sulung, katalah dia ada masalah sikit, adalah terkucil sikit di mana-mana dia punya behavior ataupun sikap dia apa benda, panggil dia, Kak Long sayang, mai sini ayah nak cakap sikit. Perkataan sayang tu dia akan mengikat automatik. Dan yang keempat, wording penyesalan ataupun dalam penyesalan lah, perkataan penyesalan ni mesti ada. Apa dia? Maaf ataupun sorry. Mesti ada perkataan maaf ni. Kalau kita salah, ibu bapa kalau salah, macam contohnya bagi tahu dengan anak suruh ambil yang tu, anak kata tak ada, tak jumpa. Itulah cari dengan lutut. Lepas tu bila kita cari pun rupanya memang tak ada kat situ dan benda tu ada di tempat lain, dan kita kena cakap, oh minta maaf bangah, ayah ingatkan tadi dekat sini, ayah silap, rupanya ayah letak tempat lain. Maaf itu sangat-sangat penting. Magic word ini Yang Berbahagia Datuk selalu pesan masa kita dekat summer camp. Yang terakhir, perkataan dorongan. Mesti mendorong.
baru komunikasi tu jadi cantik. Perkataan dorongan ni terpulang lah. Mungkin contohnya bila anak kita buat yang sesuatu yang memang luar daripada kebiasaan, kita ucap dia tahniah, very good, excellent, terbaik, bagus, dalam bahasa-bahasa yang mereka faham. Contohnya sekarang ni, mantap, padu, macam-macam lah dengan keadaan bahasa dia. Itu bahasa dorongan kita panggil. So bila kita gunakan magic word ni dalam keluarga ni, saya nampak dia mudahlah, komunikasi tu akan jadi lebih cantik. Anak memahami kita, kita memahami anak, dia pun faham dekat mana dia nak letak diri dia, keadaan dia dan sebagainya. Itu dulu yang berbagi Datuk. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, dulu yang mengikuti sama camp tu, kita bagi dua. Laki-laki kita panggil sayang. Betul Din ya? Betul tak? Perempuan kita panggil kasih. Sayang maknanya laki-laki lah. Kasih laki-laki. Tuan-tuan, 4 hari 3 malam tu, tuan-tuan 4 hari 3 malam sama camp gitu, kita haramkan. Membentak-bentak kita haramkan. Perkataan bodoh, tolol, bahalul, haram seharam-haramnya. Yang ada, kasih, sayang, sila, terima kasih. Walaupun sesama umur, tuan-tuan. Why not? Tentang saya suka orang Arab ni, tuan-tuan, dah jadi bahasa dia. Syukran wa syukran. Biasa. Orang putih, tuan-tuan, orang putih. Saya duduk, dengan mak angkat, tuan-tuan, dengan orang putih kan ya. Tengok dia bagi terima kasih pada isteri dia satu hari berapa kali. Mary, oh thank you very much Mary. So nice of you Mary. Oh Mary, thank you very much. John, thank you John. Allah tuan-tuan, betul tuan-tuan. Terima kasih tu memang di hujung lidah. Tapi kita orang Melayu ni tak tahulah. Berketuk tuan-tuan, bertukul pun tak keluar terima kasih dia tuan-tuan. Inilah yang Izzuddin kata tadi. Terima kasih tak keluar, pengikat dia tak keluar, penyesalan pun tak ada. Itu tadi cari dengan lutut dia kata. Tuan-tuan bayangkan, cari dengan lutut tuan-tuan, bukan cari dengan mata, bukan cari dengan kepala, cari dengan lutut. Nak jumpa ke tak jumpa cari dengan lutut. Bahasa kasar tu tuan-tuan puan dia. Kemudian tu dorongan, of course lah motivasi. Saya ingat tuan-tuan puan, saya minta maaf lah tuan-tuan kalau misalnya saya ada 8 orang anak kalau tidak, terutamanya anak-anak yang terakhir-akhir ni, kalau tidak ada elemen motivasi daripada saya dan isteri, susah agaknya mereka nak berjaya. So jadi tuan-tuan, elemen motivasi sangat penting, sangat-sangat penting. Kata-kata motivasi sangat penting. Tuan-tuan elemen ilmu motivasi sangat penting. Dan saya nampak tuan-tuan dan puan, dia demoralize macam mana pun kita boleh bangunkan dia. Dia sugul macam mana pun kita boleh bangunkan dia. Dia jatuh dalam akademik macam mana pun kita boleh bangunkan dia. Inilah yang ada sikit ilmu yang saya gunakan. Bukan untuk anak saya, untuk teman-teman yang lain. 1.2 juta sudah mendapatkan tuan-tuan, insya-Allah manfaat daripada Izzuddin, saya dan teman-teman yang lain. Ratusan fasilitator kata tuan-tuan dan puan untuk membantu kita mendidik masyarakat. Tuan-tuan di mana-mana juga kita jumpa. Tadi Izzuddin mesti orang kata, 20 tahun dulu sama ingat sama camp. Saya hantar anak saya sama camp. Sekarang 3 orang, seorang jadi doktor pakar, seorang jadi engineer, seorang jadi accountant sekarang ni. Terima kasihlah doktor. Tuan-tuan dan puan, inilah tuan-tuan perkara-perkara yang menyebabkan hati kita kembang. Kembang bukan kita nak mengembangkan kepak kita, sayap kita tuan-tuan. Kembang kerana kita rasa dihargai tuan-tuan. Manusia nak dihargai. Dalam apa bentuk pun, bagilah penghargaan kepada isteri, bagilah penghargaan kepada suami, bagilah penghargaan kepada anak-anak, bagilah penghargaan kepada menantu. InsyaAllah dengan penghargaan tuan-tuan, manusia akan cair tuan-tuan. Cair manusia dengan penghargaan. Okey, saya nak pergi kepada Dr. Hasan. Dr. Hasan, saya nak pergi lain sikit kali ini. Ini lain sikit ni. 2 manusia yang saya nampak boleh tuan-tuan dan puan boleh dengan cara karismatiknya dia, cakapnya dia. Seorang namanya Soekarno dan seorang namanya Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir di Timur Tengah dan pengaruhnya sampai di luar Timur Tengah. Tapi Soekarno tuan-tuan dan puan, saya tak tahulah Soekarno ni. Punyalah semasa saya kecil-kecil pun saya suka dengar ceramah dia. Dia punya Soekarno. Okey, apa yang saya nak sebut tuan-tuan
karisma ini dikaitkan dengan communication. Manusia yang macam itu, tuan-tuan, disayangi. Belanda takut kecut perut dengan manusia yang namanya Soekarno. Jamal Abdul Nasir dapat menyatukan rakyat bukan saja Mesir tapi sebenarnya Arab, tuan-tuan. Dengan Arabism dia, semangat Arab dia, tuan-tuan dan puan. Tak kisahlah lepas tu macam mana dia, tak kisah. Tapi apa yang saya charismatic leaders, the charismatic leader. Dan charismatic leaders goes very well dengan dia punya communication system dia, cara berkomunikasi. Agaknya Dr. Hassan pun rasa saya pun peminat-peminat pemimpin dunia ini. Agaknya di mana peranan karisma dalam hal berkomunikasi dengan masyarakat, dengan mass. This is mass communication menyebabkan mereka menjadi pemimpin terulung. Soekarno ni tidak akan padam dalam sejarah, tuan-tuan dan puan. Sila, Doktor. Ini bukan mudah untuk dijawab kerana kita tak duduk di zaman itu, Datuk. Kalau kita duduk zaman itu, mungkin juga kita akan tertawan dengan Soekarno. Bahawa isu-isu ketika itu, apa saja yang Soekarno cakap, orang dengar. Dan Soekarno pula, dia ada skill of effective speaking. Dia bercakap tak banyak, yang saya pernah tengoklah filem dia. Dia bercakap tak banyak, cuma dia cakap itu dia stop. Dia bercakap, dia angkat tangan, orang semua tunggu apa next sentence. Kan? Orang tunggu. Jadi, zaman Nasir saya tidak pernah mengikuti, tapi Soekarno yang paling dekat sama kita, filem dia pun banyak. Pada saya ketika itu yang dia berani ke tengah waktu melawan Jepun dan melawan Belanda, Soekarno selalu diketengahkan. Dan ketika itu rakyat Indonesia saya fikir memang dahaga dengan kebangkitan untuk nak merdeka. Jadi dia dengan sendirinya dia terbilang lah. Pada saya, the art of effective speaking mesti ada pada seluruh pemimpin. Dia kacak macam mana pun, tubuh badan macam mana pun, kalau dia bercakap tak betul kan tak dengar. Benda-benda dalam politik ni rakyat suka benda yang retorik tu. Rakyat tak appreciate benda yang kalau dia kena curi pun dia rasakan dia tak rasa rugi lagi. Kalau dia kena curi pun. Asalkan pemimpin tu dia appreciate pemimpin yang pandai bercakap. Dan taklah zaman sekarang ni orang lebih percaya pada benda yang tak betul. Yang betul susah nak naik. Ini yang saya tengok dan saya dengar daripada ceramah lain lah. Jadi kalau nak katakan bagus memimpin, tengok pada zaman. Ya, Tengku Abdul Rahman ada zaman dia. Paling pada saya ketika itu dialah yang terbaik. Tun Razak ada zaman dia, Hussein On ada zaman dia kan. Yang mungkin sekarang rakyat sudah mulai fikir, maka orang yang pemimpin-pemimpin kita yang ada ni dialah yang terbaik. Kita tak tahu. Mungkin ada mengatakan kalau bawa Tengku Abdul Rahman ke zaman sekarang, mungkin Tengku Abdul Rahman yang tak baik. Jadi ini bergantung pada era mana tu. Era penerimaan manusia. Jadi saya tak dapat nak mengulas lebih lanjut dari segi itu. Dah banyak masuk ke politik dah. Jadi sebab Soekarno orang politik, kan? Jadi zaman teknologi Indonesia mungkin Habibie yang baik. Tapi mungkin ketika itu Indonesia belum bersedia untuk teknologi pembangunan teknologi. Mungkin Habibie itu dah pergi jauh ke depan. Kalau mungkin sekarang, kalau musim sekarang mungkin ya, tapi dia 15 tahun yang terdahulu. Jadi Soekarno zaman sedang perjuangan, rakyat nak berjuang, maka dia amat sesuai ketika itu. Mungkin sekarang ni Soekarno tak sesuai. Jadi itu saja Datuk yang saya dapat ulaskan segitu. Okey.
Okey. Maknanya ialah konteks lah. Apa pun tuan-tuan Ya. bergantung kepada konteks. Saya pun sebenarnya timbulkan soalan ini macam out of konteks. Tapi saya nak memikirkan gambaran macam Soekarno tu dengan gaya dia. Kalau dia pakai uniform tentera, dia gaya dia macam tentera. Kalau dia pakai uniform sebagai manusia biasa, gaya dia sebagai manusia biasa. Kalau dia bercakap berdiri sebagai pemimpin, gaya dia sebagai pemimpin. Dengan bahasa-bahasa dia tuan-tuan. Bahasa-bahasa dia jadi quotes tuan-tuan. Jadi international quotes bahasa dia. Orang quote bahasa dia. Inilah pada saya ini yang mainan apa yang disebutkan karisma tuan-tuan. Charismatic leaders dan sebagainya. Dan itu ada kaitan langsung. Dia ada kaitan langsung dengan communication. Macam Dr. Hassan sebutkan tadi. Hebat macam mana pun, handsome macam mana pun, pengaruh macam mana pun. Tapi kalau communicationnya bad in communication. Tak boleh bercakap pun menidurkan orang. Orang tengah segar-segar tuan-tuan, dia bercakap, naik dekat rostrum, naik dekat pentas, orang tidur tuan-tuan. Itu bukan pemimpin yang karismatik lah tuan-tuan. Mungkin bagus dari segi menulis, mungkin bagus segi pentadbiran, tapi dari segi mass support, mass appeal kata orang tuan-tuan, mungkin Allah tak kurniakan dia lah sifat-sifat yang sedemikian tuan-tuan. Tapi apapun yang jelasnya Dr. Hassan menyebutkan tadi bergantung kepada konteks, bergantung kepada zaman, bergantung keadaan, bergantung pada masa. Tapi yang tidak banyak berkait dengan ada konteks ini, tapi bukan kontekstual dari segi period masa ni. Saya nak pergi pada Tuan Haji Izzudin ialah dalam keluarga lah, suami isteri, pergi kepada suami isteri. Suami isteri kita berdepan dengan dia sekarang ni. Okey, ambil fenomena merajuk. Yang merajuk biasanya isteri. Merajuk. Balik ke rumah mak, dia merajuk. Dia tak mau tidur sama, dia merajuk. Dia tak mau masak, dia merajuk. Dia tak mau bercakap, dia merajuk. Dia mengasingkan diri, dia merajuk. Dia tak respon, dia merajuk. Kadang-kadang merajuk sampai berhari-hari. Kadang berminggu, tuan-tuan dan puan. Macam mana cara je kalau keadaan macam itu? Macam mana? Apa komunikasi yang nak gunakan? Apa bentuk-bentuknya kepada isteri yang masuk dalam kumpulan golongan yang sedemikian ini? Apa tindakan seorang suami untuk menjernihkan keadaan supaya kembali di landasan berkasih sayang, mawaddah warahmah, ayat yang disebutkan tadi. Macam mana Izzuddin dia? Baik, terima kasih kepada Datuk. Isu merajuk ni memang isu common dalam keluarga kan. So sama ada isteri yang tiba-tiba ada yang bagi Datuk sebutkan tadi, isteri lah yang biasa dikaitkan dengan merajuk ni. Tapi kita jangan lupa ada suami pun rajin merajuk juga kan. So suami merajuk ni mungkin ada sebab-sebab tertentu lah. Pada saya banyak keadaan. So dia punya perkataan berlawanan merajuk ni adalah pujuk lah. Bila kita dapat isteri yang merajuk, suami mesti pandai pujuk. Dia masalah dia sekarang ni, kalau isteri merajuk, suami pun merajuk. Dah macam mana pula keadaannya? Mana nak selesai kan? So dalam konteks dia, bila merajuk, mesti dipujuk. Cuma bila kita sebut pasal bagaimana kaedah ni, dia bergantung juga kepada pengalaman masing-masing, pembelajaran masing-masing, kaedah kita, dan suami, isteri mesti ada knowledge lah berkaitan dengan perkara tu. Kalau kita tahu isteri kita ni suka mungkin bunga, so kita kena willingly lah nak belikan bunga, nak pujuk dan sebagainya. Tapi kalau kita merasakan proses memujuk itu satu bebanan pada kita, kita terpaksa menerima kesan dan akibatnya lah nanti. Sebab kalau dalam konteks ataupun program kekeluargaan, biasanya saya selalu menggalakkan suami dan isteri pujuk diri sendiri. Sebab kita bimbang kalau kita jumpa pasangan yang tak pandai pujuk. Kita tunggu, akhirnya benda tu makin merebak. Dan kita bimbang juga. Ada masuknya bisikan syaitan, ada orang ketiga, ada orang keempat, kelima dan sebagainya. Contohnya kalau isteri merajuk, pergi kerja. Lepas tu nanti, apasal aku tengok muka kau sedih je kan? Aku tengah merajuk. Kenapa suami tak pujuk? So ada proses yang lain pula yang berlaku. So dalam keadaan, dan saya nak nasihatkan juga, kalau dalam proses isteri merajuk, kalau boleh jangan teks, jangan WhatsApp, jangan message. Lebih baik kita berbincang secara berdepan-depan, face to face, sebab kita nampak intonasinya, kita nampak reaksi mukanya. Sebab kadang-kadang bila kita baca teks dalam keadaan kita sedang marah, so intonasinya sudah pasti marah.
So ini juga kita bimbang. Sedangkan suami mungkin sedang memujuk, tetapi sebabkan kita dalam keadaan marah, isteri sedang dalam keadaan marah, akhirnya kita membaca teks tersebut dalam keadaan marah. So tak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita jumpa face to face. Dan kelebihan yang berbagai, Datuk, bila kita face to face ni, kita boleh sentuh. Ini benda yang saya banyak belajar daripada yang berbagai Datuk. Datuk kalau dia bercakap dengan orang bawah dia pegang bahu. Kita pula tak boleh kata tak. Bila pegang bahu, pegang lengan saja, kita dah jam lah. Allahu Akbar, Datuk. Allah. Okey, bolehlah. Tak boleh macam mana pun. So itu petua yang saya dapat daripada bagi Datuk sendiri. Bila kita nak bercakap dengan orang dan orang nak akur dengan apa yang kita minta dan sebagainya, kita kena sentuh dia sikit, pegang dia. Dan kalau kita belajar sikit lagi ke dalam sikit tentang bahasa badan ni ataupun body language ni, banyak yang kita boleh belajar. Cara kita salam, cara kita memujuk, intonasi suara kita. Bila kita bermujuk, sudah pastinya intonasi kita low tone. Kita tak boleh pakai high tone. Kalau high tone, isteri kita pun jam juga. Awak ni nak pujuk ke nak marah? Kan? So itu di antara perkara-perkara. So bagaimana langkah-langkah itu bergantunglah kepada bagaimana suami isteri melihat keadaan dia. Biasanya saya yakin dan percaya makin lama kita berumah tangga, makin faham kita dengan asam garam kehidupan suami dan isteri. Sebab tadi Dr. Hassan pun ada sebut pola interaksi ataupun body language orang, dialek bahasa ni pun mainkan peranan. Kadang-kadang kita jangan salah faham. Kadang-kadang orang maksudkan lain, kita faham lain. Contohnya saya kahwin orang Kedah. Bila balik rumah tu, buang kasut. Buang kasut tu bukannya kita ambil kasut, buang dalam tong sampah. Kita buka kasut tu, tapi orang Kedah kata buang. So bila kita tak faham keadaan tu, ini akan menyebabkan beberapa perkara yang tidak ni. So lebih baik kita berhadapan dengan isteri ataupun dengan pasangan supaya kita boleh leraikan. Dan kalau boleh, janganlah proses merajuk ni mengambil masa yang lama. Kita bimbang nanti dia akan terganggu ataupun ada masuk nasihat-nasihat negatif dan akhirnya boleh menyebabkan penceraian. Memang ada kes di mahkamah syariah, Datuk, sebab isteri yang rajin merajuk akhirnya diceraikan oleh suami. Itu, Datuk. Masya Allah. Cantik, tuan-tuan, cantik. Yang akhirnya saya nak pergi balik kepada Dr. Hassan ni, tuan-tuan dan puan ni. Dalam Islam ni, dia ada tiga pilar dia. Pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlak atau adab. Saya nak pergi yang ketiga ni. Akhlak dengan adab. Dan saya perhatikan yang saya kata orang Johor tadi, Din pun nampaknya setuju bahawa orang Johor ni agaknya dibandingkan secara relatif lebih ke depan. Dari segi adab beradab ni lah. Dari segi adab, memuliakan orang tua, memuliakan tetamu, bersalam dengan orang tua, macam mana berdepan dengan orang tua. Agaknya dari segi upbringing, balik pada upbringing Dr. Hassan kan ya. Macam mana ya, apa yang diajar dan apa yang kita ajar anak kita dari sudut adab ni. Dan tadi saya sampaikan Izzuddin kata, kalau nak cari pasangan, memikirkan orang dulu, nak cari isteri Johor. Apa sebabnya? Mungkinlah tuan-tuan ya, perkara-perkara lain, tarikan, kecantikan dan sebagainya. Tapi saya rasa adab pekerti itu menjadi salah satu tarikannya. Macam mana kita nak secara komunikasi, pekerti itu, adab itu nak dikomunikasikan sebagai salah satu daripada simpulan yang boleh dapat menarik minat manusia supaya dapat berkasih sayang di antara kita. Macam mana Dr. Hassan? Adab untuk disematkan kepada ahli keluarga itu maksud Datuk Ya, betul. Ya. Cuma dari segi tindak laku kita lah Tok, perangai kita, cara bercakap kita dalam keluarga dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Itu adat. Dan saya susah. Tapi apa yang berlaku di kalangan keluarga saya, contohnya, bila duka berlaku di mana-mana pun, tak mesti orang Johor. Ya. Tak mesti orang Johor. Kalau kita datang, anak dia keluar, baik di dapur, dalam bilik, dia datang, dia salam dengan kita. Dia salam kita. Ini berlaku di mana-mana. Tak adalah kita panggil, Man, datang Man, ada tamu. Ini pakcik kau datang kan. Tak ada macam tu. Dia dengan sendiri, dia keluar bilik, dia bersalam lah tu. Dia buat kerja masing-masing. Itu juga adab. Lagi segi peradaban yang molek,
cara bercakap tak menjerit. Itu yang paling penting tu. Tak menjerit, tak kuat. Not loud lah orang putih cakap. Tak macam orang bercakap tingkat 4, dia bercakap dengan orang tingkat 3, orang tingkat 2. Dia kena menjerit. Macam zaman dulu kita naik bas. Ada nyonya duduk depan, nyonya duduk belakang, dia bercakap. Kan? Seorang duduk depan, seorang duduk belakang tapi cakap kuat. Itu zaman dulu ada macam tu. Tapi sekarang dah kurang. Dan tak ramai orang naik bas lagi pun. Jadi, segi peradaban, biasa cerita pasal saya punya turning point tu. Sebab nak jawab soalan ni. Saya dulu tu, masa sekolah, umur saya 8 tahun lah. Hidup kami susah. Jadi saya terpaksa kalau sekolah belah petang, pagi kena saya jual kuih dan jual nasi lemak. Bawa bakul, maka menjeritlah saya di tepi jalan jual kuih. Sebungkul 5 sen, kalau dapat jual RM1, saya dapat 20 sen. Dalal. Kalau jual RM3, 60 sen, dapatlah saya naik bas pergi dan balik. Makan 20 sen. Jadi, hari Sabtu, hari Ahad, pagi saya jual nasi lemak dengan epok-epok. Petang saya jual jagung rebus. Itu saya boleh dapat dalan agak lebih. Tapi ada perangai buruk yang ada pada saya tu. Saya ada kawan, dekat kedai, bila berjalan kat kedai tu, kedai jual buah-buahan, saya nampak saya cukup geram sama apple tu. Jadi budak ni ambil apple taruh dalam bakul saya, ambil 2 biji taruh bakul saya. Jadi kami duduk pergi jahit, kami makan lah. Sehingga kan satu kali sampai dah jadi macam jadi perangai pula tu, saya tak ada orang pun, saya ambil juga. Satu kali saya kena tangkap tu. Saya kena tangkap. Tokeh tu kenal ayah saya. Kami duduk sekampung, Tokeh kenal ayah saya. Jadi saya pergi mandi di rumah ayah saya nampak saya datang bawa kayu, dia belasah saya tu. Dia belasah saya. Mak saya tanya kenapa pukul budak ni, kata dia mencuri. Ini kalau aku tak ajar dia, budak ni tak ada adab ni, kata dia. Malukan keluarga kita, kata dia. Jadi tujuannya baik. Dia mencuri. Tapi saya menangis. Mak saya tanya siapa yang beritahu. Karis, kata dia. Nama Karis. Karis Subisu. Karis Subisu. Macam mana cara dia beritahu ayah saya yang saya ni mencuri? Kan? Itu saya tak tahulah, tapi ayah saya faham bahawa anak dia mencuri. Budak ni tak ada adab. Maka dia pukul. Dia pukul saya walau sampai malam saya menangis dan saya esak dan saya bercita-cita. Satu hari nanti, aku nak belajar negeri yang banyak apple. Jadi saya belajar dari mulai diploma, pada sertifikat, diploma, degree, saya ke ini apa? Saya belajar ke England, tujuan saya nak duduk dekat bawah pokok apple. Sebab apple ni yang bagi dorongan pada saya. Kerana apple, that's my turning point. Kalaulah si Karis tak mengadu pada ayah saya, maka saya akan jadi pencuri mungkin sampai sekarang. Allah. Masya Allah. Oleh sebab kena pukul tu, mendatangkan kesedaran bagi saya, maka saya belajar, terus belajar. Walaupun saya dah kerja, dah ada diploma, saya kerja, saya masih lagi. Cita-cita saya belum sampai selagi saya tak belajar negeri yang ada apple. Dan saya bawa mak bapak saya pergi England. Pergi rumah kawan saya yang ada pokok apple. Saya gegar pokok apple tu. Apple jatuh kat badan ayah saya. Ayah saya tengah mutik kat bawah ni, apple yang gugur. Yang dah memang ada atas tanah. Jadi mak saya tanya, kau tahu ayah kau dekat bawah, kenapa kau gegar pokok tu? Kata saya, dulu saya kena pukul pasal apple, tapi saya tak boleh pukul ayah saya, maka biarlah apple tu mukul dia balik. Macam itulah. Jadi cerita ini. Tapi budak yang si Karis ni, dia tidak beritahu kawan saya, tak beritahu pada ayah kawan saya yang dia juga mencuri. Dia cuma beritahu pada ayah saya. Dan budak ini bawa becak isap dadah tu hingga sekarang. Allah. Jadi terima kasihnya kita pada si Karis yang bisu ini.
Kalau dia tidak beritahu, maka sampai bila-bila mungkin saya mencuri. Mungkin saya tak ada cita-cita saya untuk pergi negeri yang ada apple. Maka saya tidak belajar. Sebab contohnya jelas, kawan saya yang tidak diberitahu, yang si Karis tidak beritahu pada ayah dia, budak ni seterusnya dan hingga sekarang, dia bawa beca di Pontian dan ada terlibat dengan tarik-menarik lah tu. Masya Allah. Jadi, adab ni, pukul ni bukan tak baik. Pukul kalau niat ayah yang baik, terutama dia seorang ayah atau seorang mak, pukul anak mesti ada niat yang baik. Untuk membentuk adab yang baik. Kerana Datuk mengeluarkan cerita pasal adab tadi. Ya, untuk membentuk adab di kalangan keluarga, yang anak-anak dalam keluarga. Ayah tidak akan pukul, mak tidak akan pukul, mak tidak akan cubit kita untuk suka-suka. Mesti ada sebab. Anak bising berlari tengah naik, tengah manja berkeliar depan orang, kadang-kadang bertus. Maknya cubit. Maka budak tu beradab lepas itu. Dia tak lagi menyeberang, berlari-lari depan orang lagi. Jadi, tapi sekarang saya bukan tak setuju macam di sekolah dulu. Ayah saya mengantar saya sekolah, ada cikgu tu nama Hasan juga. Kata, San, ini anak aku. Engkau buatlah apa patut, asalkan jangan patah. Asalkan jangan patah, kata dia. Kalau dia patah, dia nyusahkan aku, kata dia. Jadi cikgu ni bermajalela mukul mukul anak murid. So, dan budak-budak ni beradab. Kebanyakan berlaku di sekolah agama tu. Guru agama cukup mudah mukul orang. Sebab mungkin nilai yang dia nak bawa tu nilai agama. Nak kasi orang faham. Jadi guru agama cukup mudah mukul menyebat orang, budak-budak anak murid dengan rotan dan sebagainya. Tak macam sekolah biasalah. Sebab ayah saya ingat dia mengantar pada San, ini anak aku, engkau buatlah apa patut, asalkan jangan patah, kata dia. Itulah, dia pesan dia tu, dia tinggalkan itu. Jadi salah sikit kita kena pukul, salah sikit kita kena pukul. Masa sekolah agama. Sebab apa? Sebab membentuk adab. Jadi kita mau boleh terima. Kalau kita dah tua-tua ni cerita pasal cikgu-cikgu zaman dulu, kita semua ketawa dan kita ucap terima kasih pada dia. Kerana kami dibentuk seperti itu. Itu lah. Saya fikir siapa jawapan ni Datuk dapat tangkap, dapat dapat nilaikan. Tapi adab, walaupun pukul tu nampak tak baik, tapi bergantung pada yang kena pukul tu. Kalau dia positif, insya-Allah dia akan jadi manusia yang berjaya, yang baik. Itu saja. Masya-Allah. Tuan-tuan saya ingat cerita di sebalik daripada Apple tadi tuan-tuan Dan Apple tu menjadi satu turning point kehidupan seorang insan namanya Dr. Hasan Ali. Tuan-tuan cuba bayangkan Tadi dia mengatakan dia bersyukur kerana ada Karis. Karis bagi tahu bapa dia, Karis ni yang bisu bagi tahu bapa dia macam mana dia bagi tahu bahawa anak mencuri apple. Dan tuan-tuan dengan apple itulah yang menjadi pendorong dia. Kerana pukul sampai malam menangis tuan-tuan, dia pukul ayah dia. Dia hentam, dilenyek oleh ayah dia. Dan dia nak pergi satu negara nanti, nak belajar betul-betul tempat negara yang boleh ada pokok apple. Tuan-tuan belajarlah dia sampai ke England, bawa mak bapak dia entah masa cuti ke dan sebagainya, gegar buah apple, pokok apple, turun apple, jatuh apple itu, macam mana tuan-tuan dia dibesit, betul dia dibelasah oleh bapak dia. Sekarang dia kata apple itu menjadikan tuan-tuan satu simbol kena badan-badan ayah dia, jatuh di atas badan ayah dia. Tapi tuan-tuan dan puan, tadi dia kata terima kasih pada Karis Tetapi patutnya saya rasa memang adalah kepada saya lah. Tapi kita terima kasih kepada Karis, tapi bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan satu pokok namanya pokok apple. Allah mengizinkan pokok itu berbuah. Dan apple itulah antara pokok, antara buah yang jadi turning point seorang manusia. Turning point tuan-tuan, kalau tidak ada apple itu,
Kalau tidak kerana peristiwa itu, mungkin dia menjadi pencuri berterusan, tuan-tuan. Mungkin menjadi perompak bank. Dan kawannya yang sama mencuri Apple, tuan-tuan puan, saya pun tak sebutlah apa dah jadi kepadanya. Tapi dia menjadi seorang ahli korporat, dia belajar sampai PhD, dapat doktorat, tuan-tuan puan, alhamdulillah. Sekarang ini dia mencurahkan ilmu pengetahuan dia kepada teman-teman. Saya tengok salih berganti orang-orang datang berjumpa dia untuk mendapatkan nasihat-nasihat mengenai perniagaan, mengenai kehidupan sebagai usahawan dan sebagainya, tuan-tuan puan. Apple tadi, daripada Apple tadi, tuan-tuan puan. Jadi ini satu komunikasi yang paling hebat. Sangat hebat. Ya. Dan dia menyuruhkan tadi, tuan-tuan, ya, apa pun yang kena pukul ke, yang memukul, yang kena pukul, sebabnya adalah mendidik, tuan-tuan. Ini sebahagian daripada tarbiyah. Ini sebahagian daripada pendidikan. Ini sebahagian daripada ingatan. Ini sebahagian daripada dorongan. Tuan-tuan dan puan, jadi insya-Allah, tuan-tuan yang para penonton yang hormati sekalian, apa yang diberikan oleh Tuan Haji Izzuddin tadi dengan penuh sistematik, dengan gaya sebagai seorang kaunselor, tuan-tuan menerangkan kepada kita dengan begitu jelas, sangat-sangat jelas, dan experiential, dengan penerangan secara experiential yang diberikan oleh Dr. Hassan Ali, tuan-tuan dan puan, terutama yang hujung tadi itu. Pada saya hujung tu, tuan-tuan dan puan, sangat-sangat berkesan daripada saya. Ini teori Apple, tuan-tuan, untuk menjadikan seorang manusia yang berguna untuk dirinya, untuk negaranya, untuk agamanya, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi, tuan-tuan dan puan, hanya saya nak mengakhirkannya. Tuan-tuan dan puan, elok juga saya sebutkan, kita sedang membangunkan Yayasan Sabha, tuan-tuan. Sedang membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Ini Anjung Husnul Khatimah yang nak dibangunkan, satu-satunya dikatakan dalam dunia. Satu-satunya di Asia dan satu-satunya di Malaysia. Kita nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah. Gunanya untuk memberikan khidmat pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan dengar, pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Ada modul-modulnya, ada 5 modulnya. Setiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Untuk persediaan, supaya mantap persediaannya. Fardu ainnya mantap, fardu kifayahnya mantap, solatnya mantap, fatihahnya mantap, wiridnya mantap, doanya mantap. Dan hubungannya dengan Allah pun semakin mantap, semakin mantap. Untuk mati dalam husnul khatimah. Untuk anak-anak pula, tuan-tuan, tempat ini, Anjung Husnul Khatimah ini akan membina anak-anak, menjadikan anak yang soleh, anak yang solehah. Anak-anak yang tidak berdecit, sikit pun tidak berdecit untuk menghormati ibu dan ayah. Macam Izzuddin, tuan-tuan Izzuddin, saya tengok dia pimpin mak dia yang cacat penglihatan, tak boleh tengok 10 tahun. Macam mana dia dudukkannya, macam mana dia bercakap dengan mak dia. Pada saya inilah contoh anak yang soleh, tuan-tuan dan puan. Inilah anak-anak yang kita hendak. Dan saya terlalu yakin, tuan-tuan dan puan, adik-beradik Izzuddin akan mengelolakan maknya. Maknya sihat, dikelolakannya dengan baik, dengan ikhlas, dengan jujur. Tak berdecit pun. Maknya sakit, dialah yang mengelolakannya. Maknya, tuan-tuan, sakit dalam bentuk sakit apa pun. Hatta, tuan-tuan, membersihkan tubuhnya sampai duburnya pun. Sampai apa pun, tuan-tuan, najisnya pun. Tidak ada satu pun yang menggelikan, menjijikkannya. Kerana kasih sayang dan cintanya. Dan bila maknya terbujur menjadi jenazah, anak-anak inilah yang akan memandikannya anak ini. Yang akan mengkafankannya anak ini. Yang akan meletakkan kalian, yang akan menjadikan imam, menyembahyangkan jenazah pun anak ini. Yang akan meletakkan kalian lahat. Dan mengiringkannya menghadap kiblat pun anak ini. Yang akan mentalkinkan anak ini, yang akan mendoakan anak ini, yang akan menjadikan harta tinggalannya dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidak ada satu sen pun yang disia-siakan hartanya, tuan-tuan dan puan. Inilah anak-anak ini. Jadi inilah, tuan-tuan, inilah kilangnya, inilah workshopnya, inilah college-nya, inilah universitinya untuk membina insan-insan, suami isteri dan anak-anak dan seluruh ibu dan ayah untuk mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, dananya, harganya ni 12 juta ringgit. Dananya daripada 7 unsur. Pertama ialah wakaf. Wakaf kalah, tuan-tuan. Kedua zakat. Zakat kalah, tuan-tuan. Ketiga infak. Infak kalah, tuan-tuan. Keempat sadakah. Sadakah kalah, tuan-tuan.
Kelima, fidyah kalau tuan-tuan. Keenam, amal jariah kalau tuan-tuan. Ketujuh ialah tuan-tuan, fi sabilillah kalau tuan-tuan. Tak ada satu sen pun untuk keuntungan. Inilah yang kita buat, inilah yang kita lakukan tuan-tuan percobaan. InsyaAllah marilah kita bersama-sama. Agak-agak tahun depan, bila kita dah mencapai pungutan 4 juta daripada 12 juta, 1/3 daripada itu, maka bermulalah pembangunan, pembinaannya akan bermula insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya harap tuan-tuan dapat bersama-sama supaya dalam majlis ini tuan-tuan dan puan, kita hendakkan majlis ini meninggalkan satu kesan kepada kita. Bukan kesan ilmu tuan-tuan, tapi kesan amal ini. Inilah amal jariah yang mengalir pahalanya. Tuan-tuan, macam anak sungai mengalir nanti. Bila kita berada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzah, di mahsyar nanti, mengalirlah pahalanya kepada kita insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih kepada saudara Izzuddin, Haji Izzuddin, tuan. Seronok saya betul-betul lah Haji ya. Saya harap kita dapat bertemu lagi. Tadi Apple ni tuan-tuan, saya betul-betul lah. Saya tak ada turning point macam itu dalam hidup ya. Tapi bila kita mendengarkan orang yang namanya macam saya, that was the turning point. Apple was the turning point. It's an object to become the turning point. Saya rasa tersentuh lah tuan-tuan, jiwa saya tersentuh lah. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan puan kita pun ialah agak-agaknya tuan-tuan ambil peristiwa tu untuk anak-anak terutamanya, untuk adik-adik, untuk yang muda yang mendengar ni tuan-tuan. Dapatkanlah tuan-tuan, Apple itu ada pada diri semua tuan-tuan. Dengan Apple itulah tuan-tuan nanti bergelar doktorsnya, bergelar mastersnya, bergelar orang-orang yang dapat dean list, orang-orang yang dapat senarai dekan nanti tuan-tuan puan insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih lagi kepada para penonton, tuan-tuan puan. Hari ini hari yang ke-169. 169. Tuan-tuan cuba bayangkan 169 malam continuously. Dan besok subuh tuan-tuan pukul 7 pagi, jangan lupa pukul 7 tiap-tiap pagi. Besok 170. Hari yang ke-170 besok pagi tuan-tuan, titisan embun pagi. Dan insya-Allah malam besok tuan-tuan, malam besok insya-Allah 9.15 bertemu lagi dengan penyampai-penyampai yang lain, dengan tajuk yang lain. Tetapi sebelum itu tuan-tuan, pada pukul 5.50 sampai pukul 6, besok hari Isnin. 5.50 sampai pukul 6, 10 minit. Live tuan-tuan, 10 minit live. Live namanya 10 di DHP. 10 minit bersama dengan Dr. Hassan Ali. Saya bercerita tentang masalah anak-anak, masalah remaja dan juga masalah kerukunan keluarga, suami isteri dan sebagainya. 10 minit tuan-tuan, 5.50 sampai pukul 6 petang. 5.50 sampai pukul 6 petang. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Bertemu lagi kita. Terima kasih yang tidak yang sungguh-sungguhnya kepada para penonton, kepada tuan-tuan, kepada perempuan seluruhnya. Tuan-tuan like and share, like and share, like and share, and tag kawan kita tuan-tuan. Bagi tahu tuan-tuan malam ini, peristiwa yang kita ada pada malam ini tuan, tak ada dalam textbook. Nothing, not in the textbook. Macam mana experience-nya, macam mana ilmunya, gabungan di antara Izzuddin dengan experience Dr. Hassan tadi tuan-tuan, digabungkan begitu, tak ada dalam textbook tuan-tuan dan puan. Yang inilah anak-anak kita kena dengar, tuan-tuan kena dengar dan saya kena dengar, dan inilah ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.